dalam perkara 76/4 Perlembagaan Persekutuan juga secara khusus memberi kuasa kepada Kerajaan Persekutuan melalui Parlimen untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan tanah bagi tujuan penyelarasan. Jadi undang-undang yang dibuat yang mana termasuk di dalamnya fungsi JKPTG, tujuan utama adalah untuk menyelaras, untuk menyelaras dan juga untuk melihat persamaan undang-undang yang wujud di setiap negeri dalam urusan berkaitan dengan tanah. Baik, oleh sebab itulah Kerajaan Persekutuan melalui perkara 76/4 tadi telah memperkenalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tanah, dan di antaranya seperti mana yang telah kita jelaskan pada kuliah yang lepas, ialah Kanun Tanah Negara 1965. Ini adalah beberapa contoh peranan yang dimainkan oleh JKPTG di dalam mempertingkatkan sistem perundangan tanah. Dan ini adalah contoh bagaimana undang-undang dibuat untuk menyelaraskan kaedah pengambilan tanah. Jadi walaupun tanah dimiliki oleh kerajaan negeri dan kerajaan negeri memiliki enakmen tertentu di dalam pentadbiran tanah, tetapi dalam masalah pengambilan tanah oleh kerajaan untuk projek-projek apa dipanggil pembangunan di dalam sesuatu negeri, ianya haruslah selaras di antara satu negeri dengan satu negeri, dan inilah di antara peranan yang dimainkan oleh JKPTG. Baik, seterusnya ini adalah perincian kepada apa yang telah dijelaskan secara ringkas. JKPTG ini adalah salah satu jabatan di dalam organisasi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dan semenjak daripada penubuhannya pada tahun semenjak merdeka pada tahun 1957, jabatan ini telah dipindahkan beberapa kali daripada pelbagai kementerian, dan kementeriannya adalah seperti berikutlah Kementerian Hasil Bumi, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Perusahaan Utama, Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah, Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, dan terakhir sejak 27 Mac 2004 sehinggalah kini terletak di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Dan jabatan ini juga yang telah mula beroperasi pada 1957, telah mengalami beberapa perubahan nama, seperti Pejabat Pesuruhjaya Tanah Persekutuan daripada 1957 hingga 1970, Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan pada tahun 1970, Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan sehingga tahun 1978. Kemudian seterusnya bahagian pentadbiran pengurusan tanah di bawah integrasi dalam Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah daripada tahun 78 hingga tahun 82, bahagian pengurusan dan perundangan tanah sehingga tahun 89, dan terakhir Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian yang mana bermula pada 1992 sehinggalah ke hari ini. Jadi sebagai penggerak utama dalam pengurusan pentadbiran tanah negara, ianya meliputi perkara berikut: penyemakan perundangan yang berkaitan dengan pentadbiran tanah, pengurusan rekod hartanah persekutuan, pengambilan tanah bagi tujuan projek persekutuan, penyewaan dan penguatkuasaan hartanah persekutuan, pengurusan pembahagian pusaka kecil. Jadi jabatan ini juga berperanan untuk seumpama jabatan tanah di peringkat negeri, tetapi ianya adalah untuk menjaga kepentingan harta tanah di bawah kerajaan persekutuan, seperti tapak-tapak
universiti awam, sekolah-sekolah, yang mana tanah-tanah ini dianggap sebagai tanah milik kerajaan persekutuan selain daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Baik, seterusnya kuasa Ketua Pengarah Tanah dan Galian mengikut Seksyen 8 Kanun Tanah Negara 1965 adalah seperti berikut. Yang pertama adalah berunding dengan mana-mana pengarah tanah galian negeri, kemudian mendapatkan penyata laporan dan maklumat daripada pengarah tanah galian negeri. Beliau juga mengadakan mesyuarat untuk penyelarasan, memeriksa rekod-rekod dengan kebenaran dan juga mengeluarkan perkeliling ataupun apa-apa yang berkaitan dengan pentadbiran akta yang berkuat kuasa kepada jabatan ini. Baik, seterusnya ini sekadar contoh di mana Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan juga Galian, Jabatan JKPTG, berada di peringkat Putrajaya. Ini adalah laporan ataupun rencana akhbar berita harian yang mana telah mendedahkan kepada masyarakat tentang fungsi dan juga peranan JKPTG. Baik, seterusnya pembahagian pusaka JKPTG kita akan melihat lebih khusus. Jadi bahagian pembahagian pusaka BPP, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ini telah mula diwujudkan pada 1 Mac 1974. Tujuannya adalah untuk melaksanakan perlembagaan negara pada perkara 4E1 jadual ke-9 senarai 1, yang mana meletakkan urusan harta pusaka kecil, iaitulah dari sudut pentadbiran, mengeluarkan surat perintah, membahagi harta pusaka, ialah terletak di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Baik, jadi fungsi utama bahagian pembahagian pusaka ini adalah untuk menguruskan semua permohonan pembahagian pusaka kecil yang mana nilainya kurang daripada 2 juta dan ianya mengandungi harta tak alih keseluruhannya atau sebahagiannya dan ia tidak memiliki wasiat. Baik, bahagian ini telah melakukan beberapa kali pengukuhan perjawatan seiring dengan peningkatan bidang kuasa pengurusan harta, bermula dengan penubuhannya pada 1974 yang mana hanya memiliki 11 unit sehingga kini terdapat 36 unit di seluruh Semenanjung Malaysia. Ini adalah contoh ataupun gambaran di mana unit pusaka kecil di Kuala Terengganu di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian Persekutuan. Dan ini pula adalah contoh unit pusaka kecil di daerah Dungun, Terengganu. Baik, seterusnya di antara objektif utama BPP ini, pembahagian pusaka ialah menguruskan permohonan pembahagian harta pusaka kecil dengan cekap dan juga adil mengikutkan Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian tahun 1955. Ini pula adalah strategi korporatnya meningkatkan keupayaan untuk menyelesaikan permohonan di samping memberikan kesedaran kepada waris supaya segera membuat permohonan pembahagian pusaka sebaik berlaku kematian. Dasar kualiti yang diperkenalkan ialah BPP ini komited untuk memberikan perkhidmatan pengurusan pembahagian pusaka yang berprestasi tinggi mesra pelanggan dan sentiasa membuat penambahbaikan secara berterusan demi keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Jadi inilah tugas utama unit pembahagian pusaka kecil di setiap
daerah dan juga di setiap negeri, iaitulah ada yang menamakan sebagai seksyen pusaka kecil, ada yang dinamakan unit pembahagian pusaka kecil, ya. Baik, jadi unit ini di setiap daerah dan juga di negeri bertanggungjawab untuk menerima permohonan, merekod permohonan, memproses dan juga mengadakan perbicaraan serta mengeluarkan perintah pembahagian terhadap 2 ataupun 3 daerah di bawah jagaan mereka. Jadi dalam setiap negeri itu sekiranya besar, contohnya seperti negeri Terengganu, maka ada 3 unit pembahagian pusaka kecil, ya. Contohnya di Kuala Terengganu, selain daripada Kuala Terengganu, unit ini juga meliputi menguruskan permohonan daripada daerah Hulu Terengganu, manakala di Dungun, selain daripada Dungun juga menjaga daerah Marang dan juga daerah Kemaman. Manakala di bahagian Besut, maka mereka juga turut menjaga ataupun berperanan terhadap daerah Setiu. Manakala daerah yang tidak ada unit ini secara rasmi, kalau nak membuat permohonan pembahagian harta pusaka, iaitulah urusan, ya, penerimaan permohonan borang A dan juga borang P, boleh juga dibuat di pejabat tanah di peringkat negeri, ya, di daerah-daerah berkenaan. Baik, jadi itulah sahaja secara ringkas anak-anak sekalian, kuliah kita pada hari ini, pengenalan tentang Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan juga Galian, fungsi-fungsi JKPTG, dan seterusnya BPP, bahagian pengurusan pusaka yang terletak di bawah JKPTG, seperti mana yang telah kita jelaskan untuk kuliah kita pada kali ini. Jadi untuk itu, setakat itulah saja dahulu kuliah kali ini. InsyaAllah pada kuliah atau siri kuliah berikutnya, kita akan melihat secara lebih detail lagi bagaimana urusan permohonan, kemudian urusan rekod, urusan perbicaraan dan seterusnya, mengeluarkan perintah pembahagian yang dilaksanakan oleh JKPTG ini mengikut akta ataupun undang-undang yang telah dibuat dan diberi kuasa kepada jabatan ini untuk menguruskannya kepada masyarakat di negara kita. Jadi setakat itulah sahaja dahulu untuk kali ini. Kita sudahi kuliah ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.